Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton dan pendengar Sinar Harian. Sama-sama saya Haizir Osman dalam segmen Plot Twist di mana kita akan membincangkan isu-isu semasa yang berlaku dalam negara pada ketika ini. Saudara, himpunan demi himpunan yang diadakan demi menunjukkan solidariti terhadap perjuangan rakyat Palestin, khususnya di bumi Gaza, dianjurkan saban waktu oleh setiap lapisan masyarakat di setiap peringkat. Bukan sahaja isu ini diangkat oleh orang Islam, malah kalau kita lihat perkembangan di luar negara, khususnya di bandar-bandar besar seperti di London, Washington, Los Angeles dan sebagainya, isu ini turut dijuarai oleh orang-orang bukan Islam. Malah orang Kristian dan Yahudi turut mengangkat isu ini, menunjukkan kemarahan mereka, penyerian mereka terhadap apa yang berlaku, pembantaian umat Islam oleh rejim Zionis Israel yang berlaku di bumi Gaza. Namun di negara ini, saudara, kita barangkali ada sedikit pandangan yang berbeza. Barangkali penglibatan orang bukan Islam terhadap isu Palestin ini mendapat pandangan yang agak berbeza daripada orang Islam sendiri. Dan seakan-akan wujud satu pandangan bahawa isu ini eksklusif kepada umat Melayu Islam dan agak kurang mendapat sambutan dalam kalangan orang-orang bukan Islam di negara ini khususnya. Inilah yang akan kita tanyakan kepada panel kita pada hari ini. Seorang pendukung kemanusiaan, human rights advocate, Saudara Tai Zikin yang bersama-sama kita untuk membincangkan isu ini dengan matang dan waras, dan kita harapkan penerimaan dalam kalangan rakyat Malaysia juga cukup matang dan waras untuk mewarasi isu ini dengan cukup bertanggungjawab tanpa ada sebarang sentimen dan sebagainya. Bersama-sama saya, Saudara Tai Zikin. Apa khabar, saudara? Khabar baik. Terima kasih kerana mengundang saya ke podcast ini. Terima kasih juga kerana sudi untuk bersama-sama kami pada hari ini. Saudara, saya rasa saya ingin tanya terus kepada topik perbincangan kita pada pagi ini tentang kenapa agaknya sokongan orang bukan Melayu, bukan Islam terhadap isu Palestin ini agak kurang optimum. Nampaknya begitu. Adakah pandangan ini benar? Ataupun jika ia benar, kenapa ia terjadi sedemikian? Adakah isu ini seperti mana yang dianggap oleh ramai orang eksklusif kepada Melayu Islam? Kerana barangkali ada isu agama yang bersangkutan dengan isu perjuangan rakyat Palestin ini. Bagaimana saudara melihat? Pertama sekali saya sokong terhadap pemerhatian bahawa orang bukan Islam di Malaysia, dia sentimen dia lain sikit, dia macam lebih dia kurang dia kurang hangat antara orang bukan Islam di Malaysia. So saya ambil kesempatan untuk bertanyalah kepada kawan-kawan saya dan juga kepada rakan-rakan di media sosial kenapa isu ini tidak meraihkan minat yang sehangat sahabat-sahabat Muslim kita ni. Ini bukan satu pemerhatian saya buat masa sekarang. Saya dah buat sejak 2014. Sebelum ni 2014, 9 tahun sebelum ni, Israel pernah melakukan kezaliman dari Gaza secara besar-besaran juga. Masa itu kita buat banyak rally atau protes. Saya telah mengambil kesempatan untuk menyertai satu daripada dia, dan saya berasa tak cukup orang bukan Islam. So 9 tahun sebelum ini saya dah rasa dah kenapa kurangnya penglibatan orang bukan Muslim di Malaysia terhadap isu ini. So dalam tempoh 9 tahun ni, setiap kali isu ini cetus, saya akan tanya, saya akan carilah jawapan terhadap persoalan ini. Dan saya dapat beberapa pemerhatian yang saya nak kongsikan. Pertama sekali, program yang berkaitan dengan Gaza yang dianjurkan oleh NGO dia campur adukkan 3 unsur. Pertama sekali, dia ada unsur persoalan geopolitik. Contohnya, hak siapa bumi tersebut di tanah Palestin. Yang kedua, dia ada unsur keagamaan. Contohnya, mestinya bila saya pergi ke program masyarakat, saya tak kisah sebab saya memang sangat setuju dengan sahabat-sahabat Muslim saya, tapi dia ada banyak unsur keagamaan yang mungkin meraihkan ketidakselesaan kepada orang bukan Muslim. Sebagai contoh, walaupun takbir. Takbir ni benda yang memang must do for Muslim, tapi for non-Muslim, I'm here untuk perhimpunan kemanusiaan. Kenapa pula nak takbir? Kalau nak takbir, boleh tak takbir Tuhan saya juga? Boleh tak sadu? Yang kedua lah, unsur keagamaan. Yang ketiga, mungkin minat itu terlalu radikal. So, contohnya, selalu saya pergi ke
program yang tidak dimoderasikan oleh setengah NGO yang saya terlibat dengan, dia ada banyak canting yang mungkin meraihkan ketidakselesaan orang bukan Muslim, seperti dia buat canting hancur Israel. Okey, faham. Yang ini bagi kita bukan isu kemanusiaan dah. Hancur Israel itu isu geopolitik. Sebab bagi dia, negara itu tak sepatutnya wujud. Saya mungkin sokong, bagi saya memang sokong. Saya rasa negara Israel ini negara yang tidak halal dari segi undang-undang. Dan itu pendapat sendirian. Tapi bila dibawa, diutarakan sebagai satu cantik hancur Israel, saya fikirkan macam ni tau. Dulu, saya ada kawan, masa saya belajar di UK, dia orang Yahudi dari Israel, dari Tel Aviv. Kita tahu tak, kita jumpa mana? Kita jumpa Perhimpunan Palestin. Dialah yang mengambil risiko untuk korbankan kejayaan dia, korbankan keselamatan dia untuk terus berjuang untuk rakyat Palestin di tanah Tel Aviv. So, adakah bila kita doakan kehancuran Israel, kita doakan kesengsaraan terhadap sahabat saya yang telah korbankan kejayaan dia untuk mendukung nasib rakyat Palestin? So, banyak persoalan seperti ini akan timbul kalau kita tidak ada satu matlamat yang senang diterima. So sekarang kalau kita buat perhimpunan, kalau kita buat satu kempen naratif untuk rakyat Gaza, adakah niat kita untuk menyelesaikan masalah geopolitik ataupun hancurkan sebuah negara ataupun kemanusiaan? Itu kena jelas lah. Baik, saya rasa banyak perkara yang kerana barangkali sebelum ini isu Gaza dan Palestin ini begitu didominasi oleh orang Melayu Islam, dan barangkali ada ruang dan peluang yang cukup luas untuk diterokai oleh individu Islam dan Melayu juga, bahawa kita memerlukan dialog antara agama barangkali ataupun antara kaum, bahawa perjuangan untuk mengangkat isu Palestin ini haruslah melangkaui Melayu dan Islam, dan untuk kita reach out kepada audiens non-Muslim itu barangkali ada pasal-pasal tertentu ataupun dialog-dialog tertentu yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Barangkali ini antara yang perlu kita lakukan, yang barangkali kita terlepas pandang selama ini. Tetapi pada masa yang sama, saya juga ingin bertanyakan kepada saudara, walaupun saudara bukan seorang Kristian, ada pandangan daripada satu tulisan yang ditulis dalam satu portal baru-baru ini yang mengatakan bahawa wujud pandangan bahawa orang Kristian mengakui bahawa ada satu pandangan dalam Bible yang mengatakan bahawa Israel adalah the promised land, tanah yang dijanjikan akan muncul Jesus Christ, Nabi Isa yang mereka tunggu-tunggu selama ini, maka itu mewajarkan penubuhan negara Israel. Barangkali ini yang menjadikan antara yang menyebabkan kompleksnya isu ini dalam kalangan penganut Kristian, bahawa mungkin ini sebabnya mereka ragu-ragu untuk melahirkan sokongan mereka terhadap perjuangan rakyat Palestin, khususnya di negara ini. Pertama sekali saya ingin berkongsi pandangan saya dengan satu caveat, bahawa saya bukan seseorang penganut agama Kristian dan saya tidak arif sangat tentang unsur sejarah, tapi saya ada membuat bacaan dan demi isu konflik Israel-Palestin, saya telah membuat banyak research mengenai isu ini, dan saya faham bahawa ada segelintir lah, sekelompok yang cukup kecil di Malaysia yang seperti dikatakan tadi, dia memberi sokongan terhadap Israel berdasarkan versi-versi tertentu dalam perjanjian Injil. Tapi kebanyakan daripada itu adalah dari segi interpretasi. Sama sekali kalau ikut Taurat ataupun ikut kepercayaan orang Yahudi, dia menentang, dia menolak bahawa Jesus Christ adalah Al-Masih. Jesus Christ is not the Messiah. Golongan yang menolak Jesus Christ sebagai Al-Masih yang menubuhkan negara Israel. So dari segi logik saya tak faham lah. So saya mungkin saya nak tanyakan kepada sahabat-sahabat Kristian Evangelika yang memang daripada kelompok yang menyokong penubuhan negara Israel sebagai the promised land, i.e. the Zion. Saya nak tanya kepada mereka, is that for you or for them, for the Zion? The people who the citizen of Zion is untuk orang Israel. Sebab kalau kamu ikut ayat-ayat sebut tertentu, dia memang ada asal usulnya daripada Alkitab, the Old Testament. Dan Jesus Christ cuma
fulfill the prophecy of the Old Testament. Tapi kalau untuk orang Yahudi yang agama dia memang berdasarkan Taurah, dia tak terima perjanjian Injil. Okey. Dia kata itu mengarut. So saya tak faham lah kenapa dia pula pergi interpretasikan versi-versi perjanjian Injil untuk sokong Alkitab. Versi yang Alkitab yang berdasarkan Torah yang menolak kepercayaan mereka. So yang ini mungkin saya tak mendalami ilmu itu lagi. Mungkin boleh carilah mereka yang mahir dalam sejarah, unsur sejarah dan juga teologi, aspek teologi Kristianiti lah. Barangkali justifikasi agama itu satu perkara yang perlu kita kaji lebih mendalam lagi tentang adakah wujud. Saya rasa kalau seseorang itu membuat sokongan terhadap kezaliman atas versi-versi barang kitab pun, kitab tu saya rasa memang ada masalah bagi saya. Kalau kitab saya membenarkan saya sebuah ruangan untuk interpretasikan situasi di mana saya boleh sokong kezaliman terhadap orang yang innocent, kitab itu saya akan pertikaikan. Tiada kitab agama yang mendukung nilai moral yang terpaling tinggi sekali boleh memberi ruangan interpretasi untuk melakukan kezaliman. Saya tidak percaya ada kitab itu. So, saya percaya golongan ini dia tersilap interpretasi. Dia tak boleh membenarkan kezaliman terhadap wanita dan anak kecil. Tidak boleh. Membawa maksud bahawa jika anda seorang yang patuh kepada agama, anda akan menolak sebarang bentuk kezaliman dan sebagainya. Tidak kiralah sama ada ia dikatakan muncul daripada kitab anda sekalipun. Betul sekali. Ada satu lagi pandangan yang mengatakan bahawa barangkali kurangnya sokongan orang-orang bukan Melayu Islam terhadap isu perjuangan rakyat Palestin ini adalah disebabkan oleh media berbahasa Mandarin dan Inggeris yang menurut dakwaan seorang ahli parlimen pembangkang membawa naratif yang salah, melabelkan Hamas sebagai militan dan sebagainya, menyebabkan golongan bukan Melayu dan Islam yang menerima maklumat daripada media ini juga mempunyai interpretasi yang salah. Berdasarkan kajian saudara sendiri, adakah ia memang wujud? Saya seorang pengamal media sosial dan saya selalu tengok naratif daripada media sosial tentang isu-isu. Sebab saya juga seorang DJ di IFM RTM. Saya pernah mengutarakan isu ini di radio station Cina IFM 89.3 tentang isu ini, dan saya menerima feedback daripada audiens atau pendengar, dan dia seperti yang dicakapkan tadi, dia memang ada perselisihan antara cara pemahaman dia tentang isu ini. Pertama sekali, saya ingin tanya balik kepada rakyat Malaysia yang beragama Islam. Adakah semua rakyat kita, terutama yang bertutur dalam bahasa Melayu ataupun yang beragama Islam, mengamalkan satu sifat ataupun position yang sama untuk isu kemanusiaan yang lain? Sebagai contohnya, peperangan Rusia dengan Ukraine. Saya pendukung kemanusiaan, saya buat sama rata untuk mereka yang tertindas, yang dizalimi. Apabila negara Rusia menyerang Ukraine, kezaliman yang lebih kurang sama berlaku. Yang lainnya nombor orang yang mati. Wanita juga mati, orang tua juga mati, kanak-kanak juga mati, bangunan dirobohkan, presiden dia lari ke tempat lain. Adakah pendekatan orang Islam Melayu di Malaysia terhadap kesengsaraan, penindasan dan kezaliman yang dilalui oleh warga Ukraine sama dengan rakyat Gaza? Apa bezanya sebenarnya? Dari segi pragmatis, dari segi realitinya, wanita Ukraine dengan wanita Gaza sama. Tempat dia telah siege. Rumah dia dimusnahkan. Kenapa kenapa tak ada rally? Kenapa tak ada himpunan beramai-ramai untuk wanita, kanak-kanak dan juga orang tua di Ukraine? Sama kalau kita bawa beberapa tahun ke belakang, macam golongan etnik Tamil yang mengalami genosid, yang dikatakan mengalami genosid oleh the Sinhalese Army di Sri Lanka. Orang Tamil dibunuh. Konsep dia sama. Tamil Elam tu bagaikan Hamas. Kenapa pula kita cakap Tamil Elam teroris dan mengakui dia?
teroris? Adakah kita ambil pendekatan yang sama seperti Hamas? Sebab dunia ni cakap Hamas sebagai teroris dan dunia ni cakap Tamir Elam sebagai teroris. Kenapa yang ni kita pertikaikan, yang itu kita tak pertikaikan? Saya tak tanya balik. Kenapa pendekatan dia ada perbezaan, diskriminasi? Itu sebab, saya tanya, perasaan kebanyakan non-Muslim terhadap Gaza yang percaya kepada kepentingan kemanusiaan, dia sama. Dia tak ada perbezaan tau dengan kezaliman dan kesengsaraan orang Ukraine ke, etnik Tamil di Sri Lanka ke, Yazidi di Syria ke, ataupun mana-manalah puak-puak ataupun kelompok minoriti yang ditindas. Kenapa pendekatan untuk Gaza lain? Walaupun nyawa, adakah nilai nyawa seorang wanita atau kanak-kanak di Gaza lebih tinggi untuk umat Islam Malaysia daripada nilai nyawa seorang wanita dan kanak-kanak di Ukraine ataupun di Sri Lanka? Saya nak tanya balik. Kalau orang Muslim, Melayu, dia pertikaikan non-Muslim, saya faham. Saya memang faham dan saya simpati, saya empatikan perasaan tersebut. Cuma saya nak kongsikan cara atau solusi dia. Bagaimana saya sebagai seorang pendukung kemanusiaan boleh mencetus, mengutarakan ataupun mengeluarkan satu naratif yang boleh convince pihak tuan-tuan puan-puan, terutamanya mereka yang beragama Islam, untuk terus mempertahankan hak kemanusiaan seorang wanita, seorang ibu yang di Ukraine. Begitulah naratif yang diperlukan untuk seorang non-Muslim yang sebab biasa. Bukan macam saya lah. Saya memang ada minat, saya memang rasa terpanggil untuk mendukung isu ini. Tapi untuk mereka yang biasa macam jiran, tuan-tuan dan puan-puan, sama, naratif dia sama. Adakah perkara ini disebabkan perbezaan cara kita treat sesuatu situasi menyebabkan perbezaan itu semakin melebar antara orang Melayu dengan orang bukan Melayu? Saya nak tanya orang Melayu ataupun orang Islam. Saya selalu tanya ini secara retorik sajalah. Saya dah tahu jawapannya sebenarnya. Sebab saya selalu tanya kalau sahabat-sahabat Islam. Kebanyakan sahabat saya orang Islam Melayu. Saya membesar di Kedah. Saya pernah kerja di kerajaan. Dan staf saya separuh orang Melayu. So saya selalu tanya, apakah yang menyebabkan tuan-tuan perempuan, saudara-saudari merasa lebih terpanggil untuk pertahankan nasib orang Gaza daripada nasib orang yang lain? Saya tanya balik tau. Dia kata, oh tak, sebenarnya sama. Saya tanya balik, jom kita buat himpunan untuk orang Ukraine. Saya memang nak buat Ukraine masa di Sedang. Kenapa? Apa sebenarnya berlaku? Okay. Oh, kenapa kamu tak tengok ke news? Oh taklah, saya tak tengok news. Sebab tadi ditanyakan adakah media memainkan satu peranan yang penting kan untuk media Cina dan media bukan Melayu kan. Sebenarnya media Cina atau media bukan Melayu, dia buat sama je. Cara dia cover isu Gaza sama dengan cara dia membuat liputan untuk Ukraine, untuk Sri Lanka, untuk Yazidi di Syria, untuk ISIS, sama. Okay. Cuma media Melayu lain sikit. Dia telah melebihi satu piawaian media untuk isu berkaitan dengan perselisihan ataupun konflik. Bagi isu ni dia bagi perhatian khas. Sebab kalau kamu tengok media Malaysia, isu ISIS, isu Syria ataupun isu Tamil etnik Tamil di Sri Lanka, dia pun tak berapa sehangat isu Israel Palestin. Barangkali itu ada sejarah panjang yang perlu kita kerana pembentukan negara ini dan sebagainya, dan itu memerlukan dialog-dialog seterusnya untuk kita mencapai, barangkali kerana perhimpunan atas isu Palestin ini, kita perlu reach out dengan lebih luas, melibatkan antara Melayu dan bukan Melayu dan juga isu-isu yang lain juga. Pendekatan Malaysia, barangkali ini barriernya yang perlu kita pecahkan, barrier kaum dan agama itu. Saya nak add on something. Mengapa saya sanggup mengambil jalan yang lebih jauh dalam isu ini berbanding dengan isu lain? Kerana saya rasa kalau isu Gaza tidak mendapat sambutan daripada golongan bukan Islam di dunia ini, bukan saja Malaysia,
dunia ini akan memikul dosa membunuh orang Gaza sebab isu ni paling lama dalam sejarah moden. Peperangan yang saya sebut tadi, Sri Lanka ke Ukraine ni, dia touch wood lah dari segi antropologi, sosiologi dan dari segi matematik, dia tempoh yang kurang. Tapi kita sudah tahu sekarang negara Israel ada niat untuk membunuh 2 juta orang Palestin. Dia memang ada niat tersebut dan nyata jelas. Dan 2.2 juta nyawa itu masih belum mati lagi. Dan kita tidak membuat sesuatu dan biarkan 2 juta orang itu dimusnah macam itu saja, dosa ini semua akan tanggung. Sementara kita nak mencapai sokongan melibatkan semua kaum itu, adakah sebelum kita mencapai tahap itu kita perlu selesaikan isu antara pandangan-pandangan antara kaum ini terlebih dahulu, ataupun kita tidak ada masa untuk selesaikan isu itu, sebaliknya kita perlu terus nyatakan perjuangan kita membentuk naratif yang jelas terhadap perjuangan rakyat Palestin? Saya rasa dia tak boleh ada condition untuk isu kemanusiaan. Contohnya, bila disebut tadi, adakah kita perlu menyelesaikan masalah yang perbezaan ini sebelum kita jawab? Saya tak boleh. Isu kemanusiaan tidak boleh menunggu siapa-siapa. Dia tak boleh ada condition. Semua, bagi pihak saya, semua mesti sokong Palestin. Tiada pengecualian. Sekarang juga tanpa condition. Dia tak boleh dilengahkan, dia tak boleh adakan, okey, saya akan sokong kalau perbezaan kita diselesaikan dahulu, kalau isu bahasa, penguasaan bahasa ni diselesaikan, tak boleh. Sebab ini isu kemanusiaan. Kemanusiaan ni paling penting, priority, and is universal. Dia memang sejagat. Isu sejagat ini, kalau masih ada condition, then the masalah is your condition. Kalau kamu kata isu sejagat ni, saya perlukan, okey, kerajaan kena iktirafkan sekolah Cina dulu, dan saya bawa, tak boleh. Tak boleh. No condition. Yang ini pertama. Yang kedua, kalau ini cuma dari segi logik lah, logical deduction, deduksi logik. Untuk 75 tahun umat Islam dunia ini, tak kisah ke Arab Saudi, ke Arab Kesatuan Arab Emiria, ke Jordan, Egypt, Lebanon, dia telah menggunakan naratif yang lebih kurang sama untuk 75 tahun. Dan naratif yang sama, pendekatan yang sama, pendirian yang sama, telah memaksa rakyat Gaza ke satu situasi yang lagi teruk. Saya nak tanya balik, adakah kita sudah sampai satu tahap di mana kita kena keluar daripada naratif tersebut? Contohnya, bagi contoh, China. So, bila Brazil keluarkan usul untuk gencatan senjata di Majlis Keselamatan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, ada yang veto lah, ada yang bukan veto, ada yang abstain, macam Rusia ada abstain sebab mungkin dia pengimport senjata kedua terbesar dari dunia daripada Israel kot. Ada satu saja negara yang veto, iaitu Amerika Syarikat. Negara China dia sokong usul untuk gencatan senjata. Dan saya memang bertuah lah sebab boleh baca dan faham bahasa Cina. Dan saya juga selalu TikTok China tau. Panggil Douyin lah. Saya memang bertuah sebab saya boleh bertutur dalam bahasa Cina, maka saya boleh faham lah apakah konten-konten yang dimuat naikkan oleh content creator dari China. Banyak daripada mereka buat masa sekarang keluarkan konten-konten pro-Palestin. Sebelum ni tak pernah. 2014 saya tengok Weibo and Xinlang Oris, tak ada pun sebut orang China, tanah besar China, tak tahu pun Palestin ni di mana. Kalau tahu pendekatan negara China mengawal konten dia, semestinya konten tersebut telah mendapat sanction ataupun dibenarkan oleh pemerintah di Republik Rakyat China. So, masa saya pergi ke rally perhimpunan solidariti dengan Palestin, saya sebut macam tu, saya kata saya sangat kecewa sebab saya tak nampak orang bukan Islam di sini. Saya minta supaya semua yang hadir dalam himpunan tersebut untuk
mengimpose lah, untuk meletakkan KPI dari diri sendiri untuk meyakinkan sekurang-kurangnya satu non-Muslim untuk percaya struggle ini, untuk percaya dan melibatkan diri dalam dalam isu inilah. Dan mana tahu, sebab tahu Malaysia ni dia unik sebab rakyat Cina boleh fasih betul bahasa Cina dan difahami oleh rakyat di tanah Cina. Mana tahu dia angkat isu ini balik ke tanah besar Cina. Kenapa Cina penting? Sebab Cina satu-satunya negara yang merupakan ahli permanent member untuk Majlis Keselamatan PBB. Saudara mengatakan bahawa andai kata orang Cina di negara ini menyuarakan pandangan mereka, maka ia mungkin akan mempengaruhi rakyat Cina di negara Cina. Dia akan meyakinkan rakyat Cina lagi untuk terus menyokong atau mendukung pemerintah mereka di tanah besar Cina untuk terus sokong Gaza. Satu-satunya UNSC negara yang sokong Palestin itu China. Walaupun untuk matlamat yang saya dari secara persendirian saya memang raguilah matlamat dia bukan untuk kemanusiaan, sebab saya memang saya sangat jelas Gaza ni isu kemanusiaan pertama, isu geopolitik kedua. Geopolitik ni dia ambil masa lama, tapi pembunuhan kena stop sekarang. Dan satu-satunya negara di sana yang sanggup tolong adalah China. Dan kalau kamu nampak, kamu akan tengok video TikTok kan, duta China ke UN, dia balas balik duta Israel begitu meyakinkan naratif dia. Dia seolah-olah dah bagi amaran terhadap Israel. Satu-satunya negara yang berani berbuat demikian. Jangan kita membazirkan peluang ini untuk menghentikan pembunuhan. Baik, barangkali pada masa yang sama juga di negara kita ada pihak-pihak tertentu yang ingin score political points dalam isu ini. Sebagai contoh, klaim himpunan mereka lebih ramai dan sebagainya. Dan pada masa yang sama kita juga ada isu terhadap Minggu Solidariti Palestin yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan Malaysia di sekolah-sekolah. Ya, barangkali kita boleh bersetuju bahawa ada ruang dan peluang untuk kita menambah baik pengisian program itu dengan cara menerangkan faktor sejarah dan sebagainya. Tapi adakah respon ahli-ahli politik terhadap isu seperti kanak-kanak membawa senjata mainan sebagai contoh telah pun di-exaggerate begitu jauh sehingga menyebabkan kita lari daripada tujuan asal untuk memberikan kefahaman ataupun kesedaran terhadap isu Palestin ini, sebaliknya kita disibukkan dengan perkara-perkara lain? Pertama sekali saya rasa ini adalah satu inisiatif yang mulia untuk menaikkan kesedaran tentang kemanusiaan dan hak kemanusiaan dan hak asasi manusia di sekolah. Sudah sekian lama saya berasa inisiatif yang memberi fokus atau perhatian terhadap kemanusiaan sepatutnya dilaksanakan di sekolah. Cuma kita ni macam pelan sikit lah. Dan bagi saya sendiri, saya rasa isu Palestin ni memang mewarrankan lah. Memang sepatutnya dijadikan satu permulaan lah untuk kita melaksanakan program kesedaran kemanusiaan. Perdana Menteri kata, bila kita mengimplementasi program ini, dia sepatutnya memberi tumpuan terhadap kesengsaraan rakyat Palestin di Gaza. Itu saya setuju. Saya sangat setuju. Ada ditanya kepada saya, sanggupkah saya pergi beri ceramah di sekolah. Saya telah said no, bantah, sebab dia perlu ikut apa yang Kementerian Pendidikan bagi. Panduan dia mesti ikut bulat-bulat, sebab dia mesti ada satu program yang konsisten. Dia tak boleh ada perbezaan. Cuma bila saya nampak gambar di mana anak-anak kita ambil senjata, isu pertama yang saya terfikir bukan betul ke tak. Cuma adakah ini adakah ini sesuaian dengan tema utama, iaitu kemanusiaan? Sebab bagi saya dia ada 3 isu selalunya. Saya cuma jamakkan sebagai 3 isu lah. Sebenarnya dia banyak lagi. Pertama, kemanusiaan. Kedua, geopolitik. Geopolitik artinya siapa ada hak atas bumi ini, pemerintahan. Yang ketiga, ataupun peperangan, siapa sepatutnya menang, siapa ada hak untuk defense ataupun melindungi sendiri daripada ancaman tau. Ketiga, agama.
Apabila anak-anak kita ambil senjata, kalau tema program itu adalah untuk isu geopolitik, saya terima. So, isu sejarah. Kadang-kadang kita buat kat sekolah, kita kena pakai perwatakan Napoleon Bonaparte ke, Hang Tuah ke, Parameswara ke, macam role play. Ini role play lah. Tapi tema dia bukan. Tema yang kerajaan cakap, yang kerajaan telah kongsikan terhadap media semua ni, kemanusiaan. Apa kaitan isu geopolitik ataupun isu peperangan ketika kita melindungi tanah sendiri itu sama dengan isu kemanusiaan. Dia ada lari topik sikit. Bukan tak boleh, tapi dia kena ikut kesesuaian lah. Contohnya kalau saya saya cikgu sejarah, saya ajak bab Parameswara, mungkin saya minta pelajar saya, kamu pakailah tengkolok. Tengkolok jangan pakai ni, sebab tengkolok tu orang laut yang akan pakai bila ada sampai Melaka. Carilah apa orang Palembang pakai. Macam tu. Sebab saya nak dia orang berasai apakah unsur sejarah macam tu. Napoleon pun sama. Napoleon sebab saya ada kawan yang kena pakai tu. Bila dia buat kelas sejarah di O-level, cikgu dia suruh dia pakai Napoleon dan memang ambil senjata. Okey, konteks tu betul. Sesuai. Tapi konteks sekarang bukan. Orang politik ni memang teruk lah. Orang politik, saya jarang ambil pendekatan yang tidak berdiplomasi sebegini. Orang politik ni jangan politikkan isu ni. Saya tengok newspaper headline lah. Saya menentang sekarang. Saya sudah tahu mereka terdesak sebab nak ambil meraihkan political mileage tau. Saya tahu dia nak viral. Saya tahu SUA dia setiap akhbarnya ataupun pegawai komunikasi, bos-bos kamu sebut macam ni mesti dapat sokongan. Kamu tak cakap ni kalau tak. Lepas tu reporter mungkin tanya lah dia, apakah pandangan tuan mengenai isu ini. Dan tuan dia yang ahli politik tu, dia tak arif tentang isu ni. Dia tak ada satu cara ataupun rantaian pemikiran yang cukup jelas. Macam kita ada buat research. Kita ini media dengan pendukung kemanusiaan ni. Dia tak ada. Saya tengok jawapan dia orang, isu yang dia raise, seolah-olah dia macam intern tau. Intern level thought process. Ini yang membahayakan. Sebab banyak orang yang akan ambil saja apa yang ahli politik cakap sebagai pendirian sendiri. Jadi yang bahaya. Merujuk kepada bahaya yang mungkin timbul daripada interpretasi yang salah terhadap kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh ahli-ahli politik. Adakah saudara merasakan bahawa isu ini boleh memecah belahkan rakyat kerana kita mempunyai pandangan yang berbeza dan diburukkan lagi dengan statement-statement ataupun kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh orang-orang politik yang mahu memecah belahkan rakyat untuk tujuan politik mereka? Bagi pandangan saya, sebab saya dah memerhati isu ini cukup lama, hanya satu benda yang saja boleh menyatukan semua rakyat Malaysia dalam hal isu konflik perselisihan di Israel Gaza, iaitu kemanusiaan. Semua benda lain akan pecahkan rakyat. Semua. Tak kisah antara orang Muslim, orang Melayu ke, antara kaum ke, antara orang Malaya dengan Sabah Sarawak ke, dia pasti pecah. So saya sudah jamakkan kepada 3 unsur kan. Pertama kemanusiaan, kedua geopolitik, dan ketiga agama. Kalau kita ambil pendekatan agama, mesti pecah belah. Kalau kita ambil pendekatan geopolitik, siapa sepatutnya ada hak pemerintahan, tanah itu hak siapa, mesti pecah belah. Tiada kecuali. Bukan saya yang doakan ini berlaku tau. Ini memang akan berlaku sebab dia sudah berlaku untuk 75 tahun. Hanya satu saja naratif, pendekatan yang boleh satu patukan, iaitu yakni kemanusiaan. Kemanusiaan ni semua kaum perlu bertolak ansur tau. Bagi Muslim Melayu, dia kena tolak ansur dari segi geopolitik dan agama. Bagi non-Muslim, dia kena faham, dia kena ambil minat untuk tahu apa tu kesesaraan seseorang wanita, kadang-kadang orang tua ataupun orang yang innocent. Di Gaza selama 75 tahun, bukan 2 tahun macam Ukraine. Bukan 5 tahun macam Tamil Elam. Bukan 5 tahun, I think lebih daripada tu. Bukan 2 tahun macam Yazidi di Syria. Ini 75 tahun dan belum selesai lagi dan lagi banyak akan mati tau. Dia kena faham bahawa dia tidak, kalau dia tak buat sesuatu sekarang, dosa tu dia kena tanggung. Ini bagi pendirian saya. Dosa tu satu dunia akan tanggung. Tiada siapa yang dikecualikan.
Ini sebenarnya hasrat yang ingin kita capai, iaitu melalui dialog-dialog sebegini untuk membawa satu naratif Malaysia bahawa kita sebenarnya bersatu untuk memperjuangkan isu rakyat Palestin ini atas dasar kemanusiaan. Seperti mana yang berlaku di negara-negara luar, ratusan ribu berkumpul di Washington, di London dan sebagainya tanpa ada agenda yang lain, politik dan sebagainya. Betul tak? Atas dasar kemanusiaan. Hanya kemanusiaan saja. Bagaimana saudara melihat, adakah kita ada peluang untuk mencapai yang sedemikian? Mesti ada. So sebab tu saya kali ini saya telah ambil keputusan untuk muncul lebih lah untuk membawa naratif ini. Sebab saya ada kelebihan berbanding dengan kaum Cina yang lain. Bukan saya seorang saja, banyak macam saya yang boleh bertutur dengan secara relatif lebih fasih daripada yang lain dan juga boleh bertutur dalam bahasa Cina. Saya sekarang tengah mengkorek lah, kena cari sahabat-sahabat seperti saya yang boleh cakap Cina dan cakap Melayu dan cakap English untuk mendukung konsep kemanusiaan bagi isu Gaza ni. Saya telah mengambil, saya telah membezakan isu ini daripada isu lain, peperangan lain, kerana isu ini kita masih boleh membuat sesuatu untuk menghentikan dia. Cuma pendekatan dia mesti berlainan dengan pendekatan yang kita telah ambil untuk 75 tahun sebelum ini. Apakah pendekatan tersebut? Dia kena outreach untuk non-Muslim, dia kena outreach untuk semua. Dan satu-satunya naratif yang boleh convincekan atau boleh mendapat persetujuan daripada orang bukan daripada golongan yang bukan telah menjadi sebahagian daripada kempen ini adalah kemanusiaan. Dan kemanusiaan ini dia banyak juga challenge dia. Kalau bagi saya radikal. Sikit. Sebab saya rasa kalau saya moderate, saya kesederhanaan, orang takkan dengar, oh ni kena Universal Declaration of Human Rights, kira-kira ni ada Geneva Convention. Saya rasa kalau nak radikal, lebih baik kau radikal macam mereka ambil play card dekat Congress hearing on 100 billion budget daripada Joe Biden untuk mentolong Israel tu. Masalah semua yang Kristian tu ambil play card masuk, dia tulis darah Palestin dekat tangan dia. Dia dah minta duit Congress untuk bagi dia peruntukan 100 billion US dollar untuk tolong Israel. Dia lah nak, ini radicalism, radical for human right. Saya rasa radical for human right ini no problem. Cuma jangan radical for unsur lain. Sebab radical for unsur lain, kamu akan mengundang orang yang tidak setuju dengan pendirian kamu untuk menjadi radikal. Itulah. Tetapi untuk kemanusiaan tak ada orang akan go against it. Baik, terima kasih saudara Tazikin atas perkongsian. Saya rasa ini juga yang dihasratkan oleh antara tokoh yang penting, yang prominent yang kita selalu nampak dalam isu perjuangan rakyat Palestin ini, iaitu Dr. Hafiz Muhammad Noor, Nasihat Kehormat MyCare. Beliau juga melahirkan hasrat untuk reach out lagi isu perjuangan rakyat Palestin ini bukan sahaja kepada golongan Melayu Islam saja, malah kepada seluruh rakyat Malaysia, dan membawa pendekatan Malaysia dalam isu ini supaya ia jadi lebih kuat dan didengari oleh masyarakat antarabangsa dan pemimpin-pemimpin dunia. Saya rasa setakat itu dahulu, saudara. Terima kasih atas perkongsian yang anda berikan. Cukup baik saya rasa perkongsian kita pada kali ini tentang isu perjuangan rakyat Palestin yang bukan eksklusif kepada isu Melayu Islam sahaja, tetapi kita harus ada pendekatan Malaysia untuk menyebarluaskan pendekatan ini kepada seluruh kaum di negara kita yang berbilang kaum ini, yang majmuk ini, dengan membawa satu suara yang sama dan satu pemikiran yang sama. Kita sampai di sini dahulu perkongsian kita podcast pada kali ini, sehingga kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Saya Haizer Osman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.